Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah, kita selesai menunaikan solat fardu subuh berjemaah dan kita ikuti pula dengan majlis zikrullah, mengganti Allah, majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan keredaannya kepada kita sehinggalah dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah serta beroleh ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat baginda lah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehinggalah di akhirat nanti kita dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi barisan jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, muslimin muslimat, para jemaah Surau Jumaat Al-Husna, Taman Selasih. Seingat saya kat surau ni, saya memang tak ingat bila saya sampai, kan. Tapi atas jemputan Cik Jaizan, ya, katanya last saya datang ke sini pada tarikh 11 Februari 2020. Dia ingat lagi tu, kan. 3 tahun lepas. Waktu rasanya sebelum Covid, ya, 11 Februari. Ya. Dan dia pernah jemput saya pada, saya tengok tarikh, pada tahun 2021, tapi masa tu saya kat Sabah, kan. Dan bila saya sampai sini, saya pun ingat lupa. Bila saya sampai sini? Punya lama tuan-tuan tak jumpa saya, kan. Tuan Imam pun tegur, dalam gambar nampak cerah ke? Dalam gambar. Tu gambar tahun 2017 tuan-tuan. 6 tahun sudah. Memang berubah watak dia, kan. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi atas izin Allah Ta'ala. Ya, mungkin dalam kalangan kita yang pernah bersama dengan saya pada tahun 2020 tu hari, mungkin ada yang telah dipanggil ilahi, tapi kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala bertemu lagi di dalam rumahnya ini untuk sama-sama kita mengikuti majlis ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini adalah manfaat dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, hari ini disebabkan kita adalah kuliah umum, saya lebih suka untuk kita buat persoalan fiqh, soal jawab berkaitan dengan fiqh jenazah. Ya, saya ambil daripada kitab Sakaratul Maut yang ditulis oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Jika ada tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, boleh bertanya nanti, ya. Saya akan baca, dia ada 35 soalan di sini, kita akan pilih secara random soalan mana yang mungkin bersesuaian dengan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama yang kita nak kongsikan, apakah seorang Muslim dibenarkan meminta mati kepada Allah Ta'ala? Dalam keadaan dia duka cita, dalam keadaan dia frust dengan dunia ni, kemudian dia kata, ya Allah, baik aku mati saja. Bolehkah kita minta begitu? Jika boleh, bilakah dia boleh melakukannya? Kematian ni, boleh tak kita minta mati kepada Allah Ta'ala? Pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang seorang Muslim untuk mengharapkan kematian. Nabi larang. Para ulama telah sepakat dengan kaedah ini sebagaimana yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurin nazala bihi fa in kana muhsinan fala'allahu yazdadu ihsana wa in kana musian fala'allahu an yatub. Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu mencita-citakan kematian kerana suatu musibah yang menimpa dirinya. Sebab jika dia adalah seorang yang baik, maka barangkali musibah yang menimpa dirinya akan menambahkan kebaikan untuknya. Sedangkan jika dia seorang jahat, maka siapa tahu dia akan bertaubat. Jadi pada dasarnya, berdasarkan hadis ini, seseorang tidak dibenarkan mencita-citakan kematian, mengharapkan kematian. Tak boleh. Ya. Ketahuilah, dalam Islam, bertambahnya umur seorang Islam itu, maka selalunya akan membawa kebaikan kepadanya untuk dirinya di sisi Allah Ta'ala. Kita semakin tua, kita akan menjadi semakin baik. Semakin tua, kita akan menjadi semakin lemah, lembut, berkasih sayang. Ya? Makin bertambah umur, makin bertambah baiklah kita. Dalilnya dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana Nabi SAW menyebut, Al-Muslimu la yazidu umruhu illa khairah. Bertambahnya umur bagi seorang Muslim tentunya akan menambahkan lagi kebaikan untuk dirinya. Makna kata bahawa hidup kita ni semakin kita tua, kita akan menjadi baik-baik. Kita semua pernah melalui usia muda remaja. Dan tentu kita juga ada fasa-fasa kita nakal. Ada fasa-fasa kita tidak taat pada perintah Allah, sembahyang, tinggal, puasa pun lebih kurang saja. Maka bila kita dah sampai ke satu jangka umur dewasa ataupun sudah menghampiri usia tua ataupun sudah pun tua, maka kita akan semakin baik ibadah kita. Kalau dahulu kita bukan sekadar tinggal solat, tapi sekarang ni kita mungkin bukan sekadar solat saja, bahkan kita buat solat sunat, kita jaga ibadah malam kita. Kalau dulu bukan sekadar kita buat puasa Ramadan, hari ini mungkin kita tambah puasa sunat, puasa Muharram dalam bulan-bulan yang sunatkan dan lain-lain lagi. Makanya bertambah-tambah lagi kebaikan kita. Jika kamu ditimpa oleh musibah seperti sakit dan kemiskinan, maka janganlah kamu bercita-cita untuk mati, sebab itu adalah satu kerugian. Maka bersabarlah, ya. Baik. Dalam hal ini ada ulama mengatakan bagaimana pula tentang masalah Saidina Umar radhiyallahu ketika dia meminta mati ketika musim haji, pada satu musim haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Saidina Umar radhiyallahu mengangkat kedua-dua tangannya memohon kepada Allah Ta'ala setelah dia melontar jamrah. Dia pun berdoa, Ya Allah, rakyatku sudah mula pupus, kekuatanku, tubuhku mula lemah, ajalku sudah menghampiri kematian. Maka cabutlah nyawaku kepadamu dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak pula terkena fitnah. Ya Allah, aku mohon padamu agar aku mati syahid di jalanmu dan di negeri Rasulmu. Kata Saidina Umar, berdoa nak minta mati kepada Allah Ta'ala. Lalu pertanyaannya, mengapa Umar mencita-citakan kematian pada dirinya? Padahal Nabi sendiri tak pernah melakukannya. Nabi pun tak pernah buat begitu, tapi kenapa Saidina Umar meminta kematian? Jawapannya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengemukakan dua jawapan untuk menjelaskan pertanyaan ini. Pertama, sesungguhnya Saidina Umar tidaklah mengharapkan kematian bagi dirinya dan tidak pula menentukan waktu untuknya itu. Dia hanya bercita-cita mati syahid. Sedangkan bercita-cita mati syahid itu adalah digalakkan, bahkan termasuk amalan yang mulia. Saidina Umar bukannya dalam keadaan musibah. Dia bercita-cita untuk mati syahid. Dan dalam Islam, orang yang berharap mati syahid itu orang yang mulia. Sebagaimana Nabi sebut, Man sa'alallahu syahadah bisidqin ballagathullah manazila syuhada wa in mata ala firashih. Sesiapa yang minta mati syahid kepada Allah dengan sebenarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada darjat para syuhada, sekalipun pada kenyataannya
dia mati di atas katilnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mulai hari ini kita berceritalah untuk mati syahid. Ya, orang mati syahid ini, walaupun dia tidak mati syahid, tapi Allah Ta'ala naikkan darjat dia sebagai orang yang mati syahid. Kerana dia minta mati syahid. Walaupun dia mati di atas katil. Mana mati itu bukan sebabkan perang, bukan kerana dia dalam keadaan dia berhijrah ke, bersyahid ke, tidak. Tapi di atas di atas sakitnya, bukan kerana masalah lain, tapi bukan kerana masalah syahid, dia tetap digelar sebagai syuhada. Masalah syahid ni banyak tuan-tuan ya. Dia bukan hanya atas medan perang. Syahid ini juga ada Nabi sebut orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati kerana wabak, orang yang mati kerana lemas, yang mati kerana bersalin. Itu orang yang mati di peruntuhan. Maka mereka itu digelar sebagai syahid juga. Lalu timbul persoalan lain pula. Kalau orang mati syahid, tentulah dia tidak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, terus dikebumikan. Sebagaimana syuhada yang dalam peperangan tu. Kita kena faham definisi syahid itu bagaimana. Syahid ini dia ada 3 tuan-tuan. Ya, syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Syahid dunia akhirat ini ialah golongan syahid yang gugur di medan peperangan. Dia gugur ketika berjuang kerana Allah. Lalu jenazahnya mulia. Tidak perlu dimandi dan dikafankan. Bahkan terus dikebumikan dalam keadaan pakaiannya darah. Terus ke bumi. Kerana apa? Dia suci di sisi Allah. Dia hidup di sisi Allah. Maka di akhirat dia akan bangun dengan pakaian yang berdarah itu menjadi saksi pada Allah bahawa dia gugur kerana Allah Ta'ala. Orang begini mati syahid, di dunia dimuliakan, di akhirat pun dia akan mendapat kelebihan syahid. Orang yang kedua pula syahid akhirat, iaitu siapa? Golongan yang mati kerana perkara yang kita sebutkan tadi. Orang yang mati kerana bersalin, orang yang mati kerana sakit perut, yang mati lemas, orang yang mati ketika di runtuhan ke, wabak penyakit ke. Maka orang begini digelar syahid juga, tapi gelarannya syahid akhirat. Di dunia jenazahnya wajib mandi, kafan, solat. Sebagaimana orang yang mati kerana wabak Covid baru ni. Maka dia pun kena diuruskan macam mana orang Islam yang lain. Kena mandi, kena kafan. Walaupun pada ketika awal-awal Covid kita tidak ada mandi. Kita tayamum. Maka itu adalah kerana darurat ketika itu. Maka nak katakan bahawa tanggungjawab padanya tetap ada. Mandi, kafan, solat dan ke bumi. Pahala syahid akhirat itu dapat di akhirat nanti. Dan syahid dunia pula siapa? Syahid dunia inilah golongan yang mana gugur di medan perang juga bersama dengan Rasulullah SAW. Berjuang atas nama agama. Dan dia gugur pun mati kerana dibunuh. Dan ketika mana sahabat-sahabat mengumpulkan jenazah para syuhada ini, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku menyaksikan bahawa si Fulan yang mati ini bukan mati kerana dibunuh. Bahkan dia telah menikam dirinya sendiri kerana dia sakit, dilukai oleh musuh dan dia pun menikam kerana nak dapatkan syahid." Kata Nabi SAW, dia tidak mendapat syahid, bahkan tempatnya di neraka. Maka jenazah dia macam mana? Jenazahnya juga tidak perlu dimandi, dikafan, tidak perlu disolatkan, terus dikebumikan. Kenapa? Dia sama macam orang lain, mati syahid. Tetapi di akhirat tidak ada pahala syahid bagi dia. Itu dah syahid dunia. Jadi, kita kalau baca cerita minta syahid, insya-Allah Allah akan naikkan darjat kita kepada para syuhada. Ya. Baik. Itu atas alasan pertama. Yang kedua pula, seperti mana yang dikatakan, jika seorang yakin bahawa dia akan terjerumus ke dalam fitnah dan ramai orang lain terjerumus ke dalamnya, maka pada saat itu dia dibolehkan minta kematian kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hukum boleh demikian. Kata Nabi SAW, "Innal mu'min fi akhir zaman min kasratil fitnati yamurru 'alal kuburi yaqul ya laitani makana sahibi hadzal qabri." Pada akhir zaman nanti akan terjadi fitnah sehinggalah seseorang mendatangi tanah kubur dan dia berkata, "Aduhai, langkah bagusnya jika aku yang berada dalam kubur ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Tak tahan dengan fitnah dunia.
Maka dia kata, ya Allah, fitnah dunia ni banyak sangatlah ya Allah. Aku tak sangguplah menghadapi ujian ini ya Allah. Lebih baiklah kau ambil aku ya Allah. Dalam keadaan fitnah dunia ini, maka diharuskan. Ya. Baik, itu antara dalilnya. Dan ulama juga memberikan jawapan lagi. Sekiranya kita tak tahan dengan dunia ni, musibah diri kita, dengan masalah keluarga, masalah kewangan, masalah ekonomi dan sebagainya, tak sanggup lagi menghadapi ujian-ujian ini, maka berdoalah. Sekiranya kita nak mengharapkan kematian, berdoalah, ya Allah, sekiranya mati itu lebih baik bagi diriku dan agamaku, maka ambillah nyawaku ya Allah. Sekiranya hidup itu lebih baik bagi diriku dan agamaku, maka panjangkanlah umurku ya Allah. Maknanya kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dibenarkan. Baik. Selesai bab soalan itu. Soalan yang kedua kita nak bincang, ada persoalan tuan-tuan. Apakah maksud seorang mukmin yang mati dengan mengeluarkan keringat di dahinya? Adakah keluarnya keringat di dahi pada saat kematian sebagai petanda bahawa seseorang itu mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mati keluar peluh. Betul ke yang ni mati Ahlus Sunnah mati dalam keadaan husnul khatimah? Ya. Maka dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu yamutu bi'arqil jabin. Orang mukmin itu mati dengan berpeluh di dahinya. Dalam riwayat lain menyebut berpeluh pada wajahnya. Ya. Lalu apa maksud hadis ini? Kenapa berpeluh? Kadang-kadang kita tengok orang tu dah rasa dahi dia. Kalau dia dah meninggal, kita pegang dahi dia. Nampak peluh, ini tanda yang baik. Maka kenapa berpeluh? Apakah relate-nya dengan kematian husnul khatimah? Sebagai ulama berkata, maksudnya, jika seseorang mukmin sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka dia akan berpeluh kerana siraman air yang dibawa oleh para malaikat. Macam kita lah. Kalau orang pingsan, kita akan sapu muka orang tu dengan air. Bagi dia tenang. Kan orang tu dalam pitam, kita sapu air. Maka ketika orang tu sedang sakit sakaratul maut, malaikat merenjis-renjiskan air di wajahnya untuk bagi ketenangan pada dia. Itu sebagai ulama berpandangan demikian. Ada juga yang berkata maksudnya dia mati dalam keadaan seumpama bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Dengan demikian, peluh di dahi itu simbol dari kerja keras dan kesungguhannya dalam beramal soleh dan bertakwa pada Allah. Sehingga ketakwaan dan amal solehnya itu telah mencapai kemuncaknya ketika dia bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita bekerja keras. Orang-orang yang bekerja sebagai petani, kemudian dia tentulah dalam keadaan berpeluh, maka itu bukti dia bekerja keras. Maka buktinya dengan peluh tadi. Orang yang mati juga, kenapa berpeluh? Bukti kerja keras dengan amal soleh, maka dikeluarkan dengan peluh tadi. Ya. Inilah di antara pandangan-pandangan ulama. Ada juga berpandangan kenapa seseorang itu berpeluh? Kerana ketika mana dia dalam keadaan ditanya melalui sakaratul maut yang sakit itu, waktu itu dia menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Dia melihat segala amal soleh dia dan dia juga melihat segala kesalahannya ditunjukkan. Banyaknya dosa aku buat ni. Melihat, maka dia takut. Takutnya dia tu sehingga berpeluh-peluh dia. Di hujungnya dia nampak amal solehnya itu yang dengan rahmat Allah mengizinkan dia masuk ke syurga Allah. Maka peluh itu kerana rasa gembiranya bercampur dengan takut tadi. Itu pandangan ulama lah. Baik, kalau sebut tanda-tanda husnul khatimah ni tuan-tuan, dalam kitab di sebalik tabir kematian yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali Rahmanhu, dia mengatakan bahawa antara tanda-tanda kematian husnul khatimah tu, seseorang itu dahinya berpeluh. Dia dapat mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Hidungnya bengkak. Dan ketika itu wajahnya berseri. Seumpama kamu melihat dia sedang tidur. Maka, apakah tafsiran daripada situ? Kata Imam Ghazali mengatakan bahawa seperti mana wajah yang berpeluh tadi, itu kerana tanda husnul khatimah yang kita sebutkan tadi. Ya. Ketika orang nak mati, dia nak menyebut kalimah la ilaha illallah, dia bukan disebut kerana hafalan. Dia bukan sebut kerana amalan. Walaupun dia beramal dengan la ilaha illallah, selalu berzikir la ilaha illallah, la ilallah. Bukan tentu, dia belum tentu lagi dia dapat sebut kalimah tu. Tapi kerana rahmat Allah Ta'ala. Izin Allah Ta'ala.
Allah sebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang ni orang beriman, kalau orang ini beramal soleh, ketika dia hujung-hujung nyawa dia, dia akan mengucap kalimah la ilaha illallah. Walaupun dia mati seorang-seorang kat rumah dia. Ramai kita dengar kes yang mati seorang-seorang kat rumah. Kan? Tak ada siapa kat rumah dia, anak-anak keluar bekerja, dia duduk seorang diri kat rumah, tahu-tahu dah meninggal. Ada yang 2-3 hari baru jumpa mayat dia. Lalu ketika dia nazak, siapa yang ajar kalimah la ilaha illallah waktu dia lupa tu? Allah Ta'ala akan ingatkan dia. Itu janji Allah. Wa yudillullahu zalimin. Allah juga boleh sesatkan orang zalim. Orang zalim ni orang yang bermaksiat. Orang yang Allah Ta'ala pandang dia sebagai ahli derhaka. Ketika dia nak mati, walaupun ramai bisik kat dia, la ilaha illallah. Walaupun kalimah tu dengar, tapi dia tidak dapat menyebut kalimah itu. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah boleh buat apa sahaja yang dia hendak. Dia tahu apa yang kita buat. Ya? Maka kalimah la ilaha illallah ini, dia akan mudah disebut bagi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian disebut, kenapa hidungnya bengkak? Bengkak hidung kan. Kata Imam Ghazali, hidungnya bengkak. Kembang hidung dia kan. Bengkak hidung kembang. Maka katanya, ketika seseorang itu dalam keadaan ambang sakaratul maut, nyawanya disampai gor-gorah, terbuka hijabnya, dia nampak para malaikat yang bersusun-susun menyambut ketibaannya. Menyambut pemergiannya. Ketika itulah malaikat-malaikat tahu dia adalah ahli syurga. Malaikat-malaikat pun memuji-muji dia. Kamu adalah ahli syurga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan tanda Allah redha pada kamu. Dipuji sehingga bengkak hidungnya. Sebagaimana kita kalau dipuji, tentu kembang hidung kita, tuan-tuan. Kan? Kita kalau dipuji daripada orang ramai, kembang tak hidung? Kembang kan? Begitulah kata Imam Ghazali. Wajahnya berseri, kenapa? Kerana setelah dia melihat nikmat syurga yang bakal dia dapat, sakit sakaratul maut tadi, semua hilang. Hilang, tenang, Masya Allah. Berbeza dengan orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian yang buruk. Bukan sekadar tak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Bahkan mulutnya berbuih. Mukanya kelam. Dan dia akan mengeluarkan di hujung nyawanya bunyi seakan-akan anak unta yang dipijak perutnya. Bunyi dia kan. Kenapa begitu? Kerana ketika mana dia dalam keadaan nazak, dia melihat bayangan neraka, dia takut. Dia nak sebut kalimah la ilaha illallah. Dia dengar orang bisik kat dia, la ilaha illallah. Dia nak sebut tak dapat, tuan-tuan. Nak sebut tak dapat, Allah tak izinkan kelepas daripada gor-gorah dia. Tak lepas. Maka kerana tak lepas itulah dia cuba nak bercakap, maka bergumpal-gumpal lidah dia itu nak menyebut sehingga berbuih mulut dia. Nak menyebut kalimah tak dapat. Mukanya menjadi kelam kerana takut, kenapa ni? Macam mana orang kelam kabut? Ya, contohnya macam dia dah lambat nak pergi kerja. Jalan jam, mukanya dah cemas dah. Begitulah di hujung usia, seseorang yang tak dapat nak sebut kalimah ni, dia tahu dia akan mendapat satu azab ketika dia tak dapat sebut kalimah tu, menggelupur dia sebut tapi tak dapat. Akhirnya dia meninggal dunia, dan ketika dia mati akan keluar bunyi itu menandakan bahawa cengkaman gor-gorah dia ini dilepaskan oleh malaikat. Maka baki jeritan suara nak sebut la ilaha illallah ini akan ditolak daripada perutnya, itu keluar bunyi tak lepas. Itulah tanda su'ul khatimah. Wa ya'zubillah min zalik. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat kematian yang husnul khatimah. Ya, baik. Kemudian kita nak masuk dalam persoalan yang ketiga. Okey. Iaitu berkaitan dengan jenazah itu sendiri. Bagaimanakah seorang mukmin yang meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang kepada orang lain? Ini masalah juga, hutang. Kan? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Ahmad At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yu'du anhu. Jiwa atau roh orang mukmin itu yang mati akan tergantung
kerana hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan oleh ahli keluarganya. Payah benda ni. Ya? Jika kita masih berhutang pada orang lain lagi hidup ni, kita hendaklah segera tunaikannya. Selesaikan. Dapatkan keredaan manusia tu. Kerana hutang dengan manusia tidak termasuklah hak kita pada orang. Contohnya kita buat salah pada orang, kita tak minta maaf. Apa-apa saja kita ambil barang orang, kita tak pulangkan. Hak kita, hak manusia ini bila kita berhutang kepadanya tidak sama dengan hutang kita pada Allah. Apa hutang kita pada Allah? Kita tinggal solat, kita tak qada, kita tak puasa, kita tak bayar zakat. Maka itu hutang kita dengan Allah. Boleh jadi ada kemungkinan kebarangkalian itu Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Dia boleh ampunkan dosa kita. Kata Nabi SAW, yukfaru lisyahid kullu zanbin illa dain. Seluruh dosa dan kesalahan orang yang mati syahid pun akan diampunkan oleh Allah kecuali hutang-hutangnya. Orang mati syahid antaranya diampunkan segala dosanya kecuali hutang-hutangnya. Tidak boleh menyebabkan dia masuk syurga kerana hutang tadi. Ya. Maka kita sekiranya kita mati dalam keadaan kita ni tidak sempat nak bertaubat ke apa ke, boleh jadi Allah boleh ampunkan atas rahmat Allah. Boleh jadi sebab Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau kita ada hutang dengan manusia, walaupun amal kita sebanyak lautan sekalipun, dia tidak akan lepas. Allah tidak akan lepaskan kita. Ya. Maksudnya dalam hal ini kena selesaikan dan dapatkan keredaan manusia sebelum kita meninggal dunia. Ya. Di akhirat nanti tuan-tuan, ketika manusia dihimpunkan di padang mahsyar, kita akan melihat banyak ganjaran pahala yang kita buat. Kemudian kita nak masuk syurga, ditahan oleh malaikat. Tunggu dulu. Tunggu dulu kenapa? Di dunia dahulu kamu tak selesai masalah kamu dengan si Polan. Saya tak ada hutang dengan sesiapa pun. Betul, kamu tak ada hutang dengan sesiapa pun. Saya tak ada buat salah dengan sesiapa pun. Ya betul, kamu tak buat salah dengan siapa pun. Habis apa masalah saya sehingga saya tak boleh masuk syurga? Macam itulah argue dia kan. Kerana di dunia dahulu, kamu tidak melepaskan hak kamu. Kamu tidak reda padanya. Itu masalah juga. Kalau kita pula yang bagi hutang pada orang lain, dan kita pula tidak pernah melepaskannya, menghalalkannya, ini masalah juga kan. Maka kita juga terpaksa menunggu si mati atau si Polan itu untuk cari kita balik. Tuan-tuannya, ayat macam ni memang orang yang berhutang suka dengar. Baik kau halalkan, kalau tidak besok kau tunggu aku kan. Dia suka dengar ayat ni kan. Tapi masalahnya benda begini bergantung pada kita. Kita sendiri niat dah mati, ya Allah, sekiranya aku mati, ya Allah, kalau siapa-siapa yang berhutang aku halalkan. Jangan cakap depan dia, niat pada hati kita je. Kalau cakap pada dia, suka dia kan. Kan? Kita niat dalam hati je kan. Dan kalau kita tidak melepaskan keredaan kita pada seorang, kan kita kalau bergaduh dengan orang, mulut kita senang cakap, tak apa, kau buatlah aku macam-macam, besok ke akhirat merangkaklah kau cari aku. Kan? Ramai orang suka cakap macam tu kan. Dia fitnah aku, tak apa, nanti ke akhirat dia merangkak cari aku. Kau tengoklah nanti. Merangkak cari aku. Ui, sedapnya cakap kita kan. Kita nak sangat ke jumpa dia ke akhirat nanti. Kita ingat pada masa tu macam tempat reunion ke? Kan? Jumpa-jumpa dengan kawan, gathering balik kan? Tak. Tuan-tuan, kalau kita menunggu kat padang mahsyar itu kerana nak menunggu seseorang meminta maaf pada kita atau pulangkan hak kita, kita ni bukannya macam sekarang ni. Padang mahsyar tu memang luas. Tapi setiap ruang inci dekat padang mahsyar itu dipenuhi oleh para manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah hari kiamat. Padat manusia ni, kata Nabi, tempat kamu berdiri itulah tempat kamu duduk. Maknanya tidak bergerak. Nak ke depan tak boleh, ke belakang tak boleh. Bayangkan macam mana kita nak tunggu kawan tu cari kita. Tunggu berapa lama ni? Dah 1000 tahun dah ni, tak datang-datang. Allahu Akbar, lamanya. Menyesallah kita. Kalau seseorang itu melepaskan haknya di dunia ini, maka Allah permudahkan kematian dia, dan Allah permudahkan urusannya di padang mahsyar, dan dia tidak perlu menunggu sesiapa pun. Kerana dia tak buat salah pada orang, dia tak berhutang pada orang, dan dia pun dah lepaskan hak orang lain. Ya Allah, seseorang tu dulu pernah fitnah aku, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah, tapi terserah padamu, ya Allah, untuk membalasnya. Serahkan pada Allah Ta'ala. Serah. Aku tak nak campur, ya Allah. Maka Allah naikkan darjatnya di syurga. Naikkan darjat di syurga. Naikkan darjat di syurga. Tuan-tuan, syurga ni berapa tingkat? Berapa tingkat syurga? 8 pintu syurga.
Berapa darjat tingkatan syurga tu? Dalam sebuah hadis Nabi menyebut syurga itu 100 tingkat. 100 tingkat, tuan-tuan. Antara tingkat pertama dengan tingkat kedua, jaraknya umpama kamu kat bumi tengok bintang yang berkelip kat langit. Kelip-kelip. Itu tingkat kedua. Orang yang di atas, dia boleh turun ke bawah nak jumpa kawan-kawan dia kat tingkat bawah. Orang yang di bawah tak boleh naik atas. Itu kelebihan orang yang darjatnya tinggi. Kita mati nanti kita nak darjat tingkat berapa? Agak-agak lah tingkat berapa nak? Berapa nak je? 100. Tingkat yang 100 tu katakan tingkat yang paling tinggi kan? Mungkin lebih lagi, Allahu a'lam. Tingkat yang 100 tu tingkat yang didiami oleh siapa? Para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh, pilihan Allah. Maka kita nak duduk setingkat dengan dia. Boleh tak? Boleh. Mintalah pada Allah. Ada tak kita minta begitu? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Berdoa, minta pada Allah. Cuba nanti kita mati nanti, tiba-tiba kita dah masuk tingkat 5 contohnya syurga kan. Dengar cerita ada tingkat atas lagi, tingkat 100. Malaikat, kenapa aku tak boleh masuk tingkat 100? Malaikat pun tengok amal kita. Amal dah cantik dah ni. Tapi tak ada pula permintaan, tak ada request pun. Tak pernah request pun kat dunia dulu. Rugilah tak pernah minta. Kurang-kurangnya kita pernah minta. Kat dunia dahulu ada 70 kali permintaan dia. Bolehlah. Mungkin akan ada dengan izin Allah Ta'ala. Kemungkinan. Tapi kita tak pernah minta. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, ya Allah, bersama dengan jiran Nabi SAW. Minta. Tapi dalam keadaan kita minta tu kena sedar diri dah, tuan-tuan. Nak minta syurga setingkat dengan Nabi SAW. Doa kita ni kenalah tawaduk sikit. Walaupun kami sedar, ya Allah, kami tak layak pun bersama mereka, ya Allah. Amalan kami ni seumpama debu saja di kaki mereka, ya Allah. Sikit sangat. Memang tak layak nak masuk syurga dengan Nabi SAW dengan para sahabat. Tapi ya Allah, tapi juga ya Allah, kami mengharapkannya dengan gedung rahmat-Mu, ya Allah. Sebab tu kita masuk syurga ni kerana rahmat Allah. Bukan semata-mata kerana amalan. Amalan yang kita buat, yang kita susul daripada pagi subuh sampai malam kita solat isyak dan kita tahajud dan sebagainya ini tujuannya untuk mendapat keredaan Allah. Reda dan keampunan Allah. Bila Allah reda, mudah-mudahan Allah rahmat kita. Baru masuk syurga. Sebab syurga ni kerana rahmat Allah. Ada orang yang pulun ibadah dia siang malam tapi Allah tak reda. Mungkin kerana penyakit hatinya. Mungkin kerana masalah-masalah lain yang tak selesai. Maka kita minta syurga Allah dengan keredaan Allah, dengan rahmat Allah. Kalau minta begitu, minta yang paling tinggi. InsyaAllah Allah akan bagi, tuan-tuan. Ya? Baik. Berbalik kepada tadi, hutang tadi. Maka orang yang mati syahid pun, maka tidak akan terlepas rohnya kerana hutang-hutangnya tadi. Ada orang persoalkan. Ya? Bagaimana pula kalau seseorang itu berhutang dengan pihak bank ataupun entiti yang lain, PT-PTN ke, dengan Aeon Credit ke apa ke, kan? Dia berhutang ni. Bagaimana? Adakah di akhirat nanti bank tu akan kejar cari dia? Kan? Di pada masa, tuan-tuan, tidak ada istilah kepala sotong ke, kepala rimau ke kejar kita. Tak ada, kan? CMB, Maybank kejar. Kenapa? Dia tak bayar hutang lagi tu. Tak. Entiti yang diwujudkan ini adalah entiti yang bersifat dunia saja. Maknanya kata dunia ni adalah hak dia di dunia saja. Contohnya bank ataupun Aeon Credit atau apa sajalah yang kita pinjam ni, dia bersyarat dekat dunia. Sekiranya kita beli rumah, kita ada ambil insurans, ambil takaful, dia kita berhutang dengan bank. Bila kita mati, insurans takaful ni lah yang akan cover baki hutang kita. Sekiranya kita tak ada ambil sebarang insurans takaful untuk melindungi kediaman kita ni, maka yang menanggungnya ialah keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Dia nak duduk rumah tu, dia kena bayarlah lagi sampai habis hutang. Kalau dia tak bayar, bank tarik balik, lelong. Maka itu perjanjian dunia, selesai kat dunia. Begitu juga dalam hal-hal lain. Contohnya orang yang berhutang kerana belajar PT-PTN. Dia ada konsep setelah seorang tu meninggal dunia, maka hutangnya selesai. Tidak dibawa sampai ke mati. Yang dibawa ke mati ini ialah hutang kita sesama manusia. Ini yang penting kita selesaikan. Ya? Dan yang kedua, ada persoalan. Bagaimana pula kalau seorang kita berhutang dengan orang kafir? Orang kafir kan. Kita pernah hutang kawan kita
yang bukan Islam. Dia bukan Islam, tak apa, dia takkan menuntutnya ke akhirat nanti. Siapa cakap? Keadilan Allah Ta'ala itu di akhirat nanti dirasai oleh seluruh makhluk. Bahkan Allah Ta'ala nak menunjukkan keadilannya ni, Allah Ta'ala menjadikan ataupun melihatkan kepada kita di akhirat nanti 2 ekor rusa. Yang mana rusa itu satu tanduknya pendek sikit, satu tanduknya panjang sikit. Yang panjang ni ketika hidup kat dunia pernah menanduk yang pendek ni. Maka Allah suruh yang pendek ni balas balik. Tanduk dia balik untuk balas keadilan Allah Ta'ala. Maka setelah dia menanduk kawan dia tadi, maka binatang tadi pun akan menjadi debu bagai yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Mana hilang. Ketika itu manusia kata, ya Allah, kan bagus kalau aku ni jadi binatang. Kita fikir begitu kan. Itu keadilan Allah. Maka orang kafir pun kalau kita berhutang pada dia, dia juga akan menuntut pada Allah. Ya Allah, dia akan mengaku Tuhannya Allah. Ya Allah, tu dulu si Polan tu dulu dia pernah berhutang dengan aku nak hak aku. Maka Allah suruh, wahai manusia, bagi balik hutang dia. Dia bukan Islam, apa dia nak buat? Bagilah tu hak dia. Kita akan bagi pahala kita pada dia. Dan dia terima pahala kita tu. Cuma pahala dia ketika dia dapat tu tak ada makna. Sekadar kita pulangkan hak dia, dia tak boleh guna. Sebab apa? Dia tak ada kunci dia. Kalimah syahadah la ilaha illallah dia tak ada. Maka kita rugi, dia pun rugi. Tapi kita lah yang paling rugi sebab apa? Kita dah buat amal soleh tapi bagi dia sia-sia saja. Maka tuan-tuan benda ini akan dipertanggungjawab juga ke akhirat. Maka selesaikanlah. Ya, maka oleh itu tulislah wasiatmu kepada keluargamu. Jika kamu mati, ahli warismu tahu tentang wasiatmu ini dan mereka tahu hutangmu mana yang masih belum bayar. Kita banyak tinggal wasiat tentang harta kita. Tapi ada tak kita tinggalkan wasiat untuk hutang kita? Dalam bab ini, waris-waris suka dengar, okey, bapa ada tinggalkan wasiat, semua berkumpul. Wasiat yang bapa tinggal ni ialah wasiat hutang. Semua balik kan. Tak jadilah kan. Okey, bapa ada berhutang dengan kedai runcit ni tak boleh bayar lagi kan. Okey, siapa nak bayar kan? Tolong angkat tangan. Tak ada siapa kan. Kalau bab harta mungkin ramai minta kan. Kata Nabi, ma haqqu amrin muslim yabitu salasa layalin illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Hak seorang muslim yang terbaring sakit selama 3 hari di tempat tidurnya, hendaklah dia menulis wasiat untuk keluarganya dan kemudian diletakkan di bawah bantalnya. Jika 3 hari kita sakit tak bangun-bangun kan, maka tulislah wasiat, letak kat bawah bantal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menulis wasiat ketika dia hampir meninggal dunia dan meletakkan di sisi kepalanya. Ini boleh sunnah. Kita tak payahlah kata nak pergi daftar dekat amanah raya ke apa ke nak tulis wasiat, tak perlu. Ya, kita tulis, letak kat bawah bantal. Bila kita meninggal dunia, anak kau tengok, ada ayah tulislah. Banyaknya hutang ayah ni, kan? Tak habis-habis ni. Kurang-kurangnya anak tahu apa nak buat pada hartanya. Harta yang ditinggalkan oleh si mati, yang wajib diselesaikan dahulu ialah hutangnya. Barulah difaraidkan ataupun dia berikan pada hak orang lain. Hutang dulu. Ada satu kisah ketika zaman Nabi SAW dulu, seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka saudara lelakinya berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saudara kandungku lelaki telah meninggal dunia. Dia meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Dan meninggalkan 2,000 dinar. 2,000 dirham, macam itulah 2,000 dirham. Tapi ada satu orang perempuan Yahudi yang tiba-tiba datang satu hari minta hutang. Dia katakan si mati ini ada hutang padanya 2,000 dirham juga. Sedangkan itulah duit arwah. Perempuan tu pula tidak mendatangkan bukti yang dia pernah berhutang. Bagaimana penyelesaian dia? Orang Yahudi datang minta hutang tapi tak ada bukti. Sedangkan itulah duit terakhir untuk arwah. Adakah untuk keluarganya ataupun nak bayar hutang? Kata Nabi SAW, bayar hutang dia. Sekalipun sekiranya orang itu menipu, dia akan menanggungnya. Tapi sekiranya dia benar, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi si mati. Maknanya kata Nabi, keutamaan itu lebih baik kita selesaikan hutang si mati berbanding tinggalkan keluarganya tadi dengan harta hutang kita tadi. Begitulah Nabi SAW bercerita tentang hak hutang tadi. Selesai tuan-tuan. Allahu a'lam. Ada soalan? Sebelum berakhir? Senang aja tuan-tuan ya. Tak ada persoalan. Kan? Ya. Baik, insya-Allah. Kita rasanya mungkin itulah yang dapat kita kongsikan sebab dah 7.25. Saya tengok ya Allah cepat je masa berlalu kan. Sembang baru 3 soalan yang kita dapat jawab ya.
InsyaAllah kalau ada umur, ada rezeki, mungkin kita berjumpa lagi. Tidak dalam bulan depan, mungkin tahun depan. Tidak tahun depan, mungkin 2 tahun lagi kan. Mengikut kesesuaian saya dan juga mungkin ikut pada kesediaan tuan-tuan nak mengajak saya lagi ke tak. Surau ni ada renovate ke dalam masa setahun dua ni? Ada ke? Ke memang macam ni keadaan dia? Ada renovate tak surau ni? Tak ada Tak. Saya nampak macam, entahlah bayangan saya pada surau ni belum ada lagi. Kan? Bila masa saya datang surau ni, punyalah lupa tuan-tuan. Dah lama tak datang surau ni. Ya? Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya pun tuan-tuan bukannya tinggal di sini ya. Kalau dulu saya duduk di Taman Melati. Tapi rumah Taman Melati masih ada. Cuma sekarang ni saya punya Mostotin di tak jauh pun di Nilai Negeri Sembilan. Disebabkan memang setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad saya akan balik ke Taman Melati. Sebabkan waktu tu memang kuliah saya di Gombak ni banyak kan. Jadi memang saya susun malam tadi kuliah di Melawati. Pagi ni di sini. Kejap lagi patutnya ada satu kursus kat Wangsa Maju. Malam nanti ada kuliah lain. Begitulah. Dia pusing-pusing kat situ je kat area sini. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr lallazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, berkatilah segala ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Ya Allah, redailah atas amalan kami ya Allah, atas pengetahuan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, bukannya su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di padang mahsyar dengan kebaikan yang mulia ya Allah, dan terbaik di sisimu ya Allah, yang berlindung di bawah naungan arasy-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi ya Allah. Syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Walaupun kami sedar kami tak layak pun bersama mereka ya Allah, kedudukan kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah, tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta maaf sebarang kekurangan, kekhilafan, keterlanjuran kata-kata. Insya-Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.